Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Muka surat 28. Mari anak-anak perhati perkataan Baihaqi di dalam kitabnya yang bernama Al-I'tiqad ala mazhabi Ahlussunnah wal Jamaah. Akhir sekali katanya, wa fil jumlati yajibu an ya'lama anna istiwa'a Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala laysa bistiwa'i i'tidalin an i'wijajin wala istiqrarin fi makanin wala mumassatin li syai'in an khalqihi lakinnahu mustawin ala arshihi kama akhbara bila kaifin bila ainin bi'ainin an jami'i khalqihi, bila ainin ba'inin an jami'i khalqihi wa anna apa ditulis tu, inyabahu naba wa anna inyabahu laisa bi isbatin min makanin ila makanin wa anna maji'ahu laisa bi harakatin wa anna nuzulahu laisa bi naqlatin. InsyaAllah kita nak sambung masih beberapa perbincangan mengenai ayat-ayat mutasyabihat dan bagaimana nak menyelesaikan dia dan nak menukilkan pendapat ulama. Bagaimana kalau mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah ni nak selesaikan dia, khasnya di atas kaedah tafwid. Tak boleh sama sekali ada apa-apa musyabbihat, mujassimah. Tidak boleh sama sekali salah i'tiqad ke Allah Ta'ala dengan i'tiqad macam mana puak-puak salah, puak-puak salah yang menggelarkan mereka ni salah qai. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita semua, perhati elok kata ulama tu. Mudah-mudahan dengan sebab perhati ni Allah Ta'ala buka fikiran kita, pengetahuan kita, faham dengan kita tepat macam mana buat ketuhanan, supaya tak silap kita dalam i'tiqad siapa Allah Ta'ala ni, dengan apa sifat dia. Kerana kesalahan mengiktikadkan Allah Ta'ala satu kesalahan besar, bahkan tak kena gaya kesalahan yang tak diampunkan jika mati dalam keadaan buat salah i'tikad tu. Na'udzubillah. Jadi kata dia seterusnya, mari anak-anak perhati pula perkataan Syekh Al-Baihaqi di dalam kitabnya bernama Al-I'tiqad ala mazhabi Ahlussunnah wal Jamaah. Disebut ni akhir sekali dalam kitab dia, dia kata wa fil jumlati
yajibu an ya'lama anna istiwa' Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala laysa biistiwa'i i'tidalin an i'wijajin wala istiqrarin fi makanin wala mumassatin li syai'in an khalqihi lakinnahu mustawin ala arshihi kama akhbara bila kaifin bila ainin ba'inin itu an jami'i khalqihi wa anna inyabahu ityanahu wa anna ityanahu ta'alu kalau ikut ityanahu ni amyat ityanahu betul atau ja'a wa ja'a tu ityanu wa anna ityanahu laisa bi ityan yani ditulis isbat ityana wa anna ityanahu laisa bi ityanin min makanin duduk ityan kalau ikut min makanin ila makanin wa anna maji'ahu laisa bi harakatin wa anna nuzulahu laisa bi naqlatin. Baik, ada beberapa ayat Quran kalau ikut yang disebut ni huraian kepada ayat Quran tersebut, cuma ayat Qurannya dia tak sebut tapi dia sebut kaedah menyelesaikan ayat-ayat tersebut. Kita sebut lagi mana ayat Qurannya insya-Allah. Terjemahnya tak habis lagi situ. Wa anna nuzulahu laisa binaqlatin wa anna nafsahu laisa bijismin wa anna wajhahu laisa bisuratin wa anna yadahu laisat bijarihatin wa anna aynahu laisat bihadaqatin wa innama hadhihi awsafun jaa biha at-tawfiq faqulna biha wa nafayna anha at-takayyufa faqad qala laysa kamithlihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahada. Jelas apa disebut ni? Biasa. Artinya dan pada ijmal wa fil jumlati, bahasa kita fil jumlah ni kesimpulannya, bahasa terjemah kita mudahlah. Wa fil jumlah, kalau kita belajar ilmu apa khitab, ilmu khutbah dalam bahasa Arab, macam mana nak bercakap dengan bahasa Arab, bila kita dah sebut satu-satu nak buat rumusan tu, kita kata wa fil qaul wa khulasatul qaul wa fil jumlah, itu bahasa Arab ni usulub ni. Masuk fil jumlah ni ringkas kata, itu fil jumlah. Wa fil jumlah ringkas kata, pendeknya, kesimpulannya, itu dicemah pada ijmalnya. Ijmalnya ringkas, tu ringkas tu pendek kata, kesimpulannya, rumusannya, resolusinya, wajib oleh bahawa tahukan akan tertinggi Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala ni. Tertinggi itu berkaitan istiwa tu lah. Jadi yang ni dia nak bagi satu huraian kepada Ar-Rahman alal arsy istawa. Apa maksud istawa? Yang kitab kita ni memang terjemah literal dia guna tertinggi. Jadi tertinggi Allah Ta'ala ni bukan dengan tertinggi betul perdirian daripada cengkok cekak belok, perdirian daripada cekak belok, bengkang bengkok. Bahasa Arab yang wijat ni bengkok lah kalau bahasa kita. Jadi bukan makna istiwa ni istawa, antara makna istawa ni lurus kan? Kita biasa dengar Datuk Imam duk sebut sawu sufakum. Sawu tu daripada istawa, sawwa yusawi, sawu sawi sawiya sawu, dengan mana lurus kan. Jadi bukan istawa Allah Ta'ala ni dengan mana berdiri betul, tertinggi betul, berdiri, maksudnya berdiri lurus daripada cekok belok kan? Cekok belok
Maksudnya bengkang bengkok, bukan maksudnya lurus daripada bengkang bengkok, bukan. Dan tu dia menyebut salah satu daripada antara huraian yang ada orang huraian istawa dengan mana macam tu. Pasal istawa antara makna dia makna lurus, bukan bengkok. Istawa ni kalau tengok bahasa Arab memang banyak makna. Jadi ada istawa makna istaqarra, makna berada, tetap. Ada istawa dengan makna jalasa, tu yang selalu Wahbi sebut tu lah. Ada istawa dengan makna istaula, dengan makna merintah takbir. Ada istawa dengan makna lurus, tak bengkok. Ada istawa dengan makna sama, balance, tak sengit, tak menyengit. Ada istawa dengan makna menseimbang, seimbang. Macam-macam bahasa ada, tapi bukan istawa dengan makna istawa lurus bengkok, bukan. Bukan ini disebut. Dan bukan istawa dengan makna tetap pada tempat, bukan makna istiqrar pergi makan, bukan makna berada tu tetap pada tempat. Istawa bukan makna berada. Itu bahasa Arab dia dengan makna walastiqrari. Jadi bukan istiwa tu istiwa istiqrar. Bukan istiwa dengan makna berada, menetap, duduk situ. Dan bukan menyentuh bagi sesuatu. Dan bukan istiwa tu dengan makna mumasatin li syai'. Dan makna bersemayam tu seolah-olah macam makna landing, duduk kan. Bukan dengan makna menyentuh bagi sesuatu. Saya duduk dengan makna mesti menyentuh punggung dengan lantai, itu duduk. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala istawa tu, istawa dengan mana menyentuh dengan satu. Subhanallah, subhanallah. Tak sama sekali. Jadi semua penindakan dan penafian yang disebut tu nak menafi apa-apa makna daripada istawa dengan makna yang tak sepatutnya nisbah pada Allah Taala, yang makna macam ni merosakkan akidah, mengiktikadkan jismiyahnya pada Allah Taala, menisbahkan makaniyah pada Allah Ta'ala, menisbahkan ainiyah pada Allah Ta'ala, menisbahkan jirmiyah pada Allah Ta'ala. Itu kot kalau selalu sebut kan. Menyentuh bagi suatu daripada makhluknya. Tetapinya, kalau itu apa makna istawa ni? Tertingginya Allah Ta'ala itu atas arash, tertinggi seperti barang yang dikhabarkan dia. Allah Ta'ala di istiwa, istiwa macam mana? Istiwa kama akhbara bih. Apa maksud dia akhbara bih? Allah Ta'ala kata apa? Ar-Rahman ala arsy istawa. Apa makna dia? Ar-Rahman ala arsy istawa. Apa makna Ar-Rahman ala arsy istawa? Siapa? Ar-Rahman ala arsy istawa. Apa makna Ar-Rahman ala arsy istawa? Baca je apa Allah Ta'ala kata, sudah. Kama akhbara bih. Itulah maksud kama akhbara bih. Ada juga orang sebut kata aduh kama akhbara bihi, tapi bengap. Disebut kama akhbara bihi, Allah kata muka-muka lah. Tu bengap. Tu bengap tu. Kama akhbara bihi mestilah macam mana khabar Allah Taala, bukan dengan terjemah Melayu. Oh baru kita tahu Al-Quran ni ada versi Melayu kot. Faham tak maksud saya? Pasal apa? Kama akhbara bihi li nafsi, seperti mana Allah Taala cerita ke diri dia. Allah Taala cerita macam mana? Allah Taala cerita Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah Ta'ala cerita apa? Dalam ayat-ayat lain samalah. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Lagi Allah Ta'ala kata apa? Hadis Nabi Rasulullah kata, yanzilullahu ila sama'i dunya fi thulusil lail. Baca jelah. Baca je. Kama akhbara, kama akhbara, kama akhbara. Yadullahu wa qaidihim wa yabqa wajhu rabbika. Jadi kalau terjemah, kekallah muka Tuhan kau. Ada Quran versi Melayu kan? Faham kan? Faham kan? Mana ada Allah Ta'ala cakap kekallah muka? Itu waya buka. Itu waya buka. Baca je lah waya buka. Itulah Allah Ta'ala khabar. Allah Ta'ala khabar apa? Waya buka wajhu rabbika. Allah Ta'ala khabar apa? Yadullah faqaidim. Apa makna dia? Wallahu alam. Kan selamat. Itulah akidah selamat. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Itulah akidah salaf dengan fa. Yang Wahabi, Allah ada muka, muka yang layak. Itu akidah salah dengan ha. Siap. Seperti barang yang dikhabarkan dia. Baik, macam mana Allah Ta'ala khabar?
baca je lah. Baca tu dengan tidak berkaifiat. Jadi bila tak berkaifiat, bukan istawa, hurai istawa, kat mana duduk. Ada orang duduk satu ketika dulu masyhur dengan istilah bersila lendai. Ada istawa dengan mana Melayu duk pakai bersemayam. Bersemayam mana apa? Kalau macam duduk agung pengantin duduk atas meja, kursi pengantin tu duduk bersanding elok-elok, itu masuk bersemayam, out. Bersemayam ni kalau mana duduk baring tu bersenggeng, duduk macam tu, out. Bersila lendik tu ada setengah orang istilah istawa ni bersila lendik ni. Duduk bersila lendik je lah. Kamu tahu? Faham? Macam mana bersila lendik? Tak tahu. Duduk macam mana istilah? Tak tahu? Tanya orang Kelantan ni. Ya Ustaz, bersila lendik tu. Tak pasal berhati ke? Tak berhati. Orang Kelantan pun tak tahu. Bahasa hulu kot kan. Kau bahasa-bahasa kedaerahan orang tentu pakai. Tapi bukan maksud dia macam tu. Bukan maksud dia macam tu. Yang tu lah jadi bahasa Melayu. Itu maksudnya dah hurai. No, yang ada Maulana tu hurai. Allah ada atah. Atah pada atah. Apa tu? Tu kefiat maksudnya. Atah pada atah. Dia siap buat gitu. Atah pada atah. Oh, tu spek lah. Oh, atah pada atah. Orang ni kalau kita dah pegang semua hak dia buat semua, kita tiru habis kan. Dengan tidak bertempat. Siap itu. Jadi Allah Taala mustahil, dia mustawin tu mustawin kama akhbara, tapi bila kaifin. Untuk bila ainin, dengan tidak bertempat. Bukan maksudnya Allah Taala istawa tu maksudnya duduk atas arah, makna bertempatnya arah, bukan istawa dengan makna istaqarra. Jadi duduk yang tidak bertempat, yang jauhan dari sekalian makhluknya, yang ba'in, yang putus. Maksud ba'in ni putus, yang jauh sungguh daripada makhluk dia. Subhanallah, bukan macam tu maksud. Dan sesungguhnya datang. Okey, yang ni satu lagi ayat Quran. Yang ni ayat Quran tahu mana? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Tuhan kamu dan malaikat berbaris-baris. Tu terjemah. Kata dia, apa makna ja'a tu? Datang ni kata dia, sesungguhnya datangnya Allah Ta'ala bukanlah datang dengan mana dari satu tempat kepada satu tempat. Bukan ja'a tu intiqalun min makanin ila makan. Bukan. Untuk apa makna datang? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Apa makna ayat Quran tu? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Apa makna dia? Wallahu alam, serah ke Allah Taala apa makna. Baru tafwid. Kena hafal seketaan tu, apa dia? Tafsiruha qiraatuha. Tafsir dia adalah baca dia. Kalau kata kama akhbara bihi, apa maksudnya? Allah yang kata. Allah kata apa? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kalau kata datanglah, itu bukan ayat Quran. Itu kau terjemah. Boleh bawa silap faham. Baca je ayat Quran tu. Kau tak faham punya pasal. Tapi yang itulah Allah Ta'ala khabar, itulah bunyi Qurannya. Makna apa? Wallahu alam. Berdoa mengaku berdoa. Tak kerti mengaku tak kerti. Nah, itu selamat. Itulah akidah salaf. Tak masuk bicara, tak terjun bicara kepada maksud. Itu tafwid. Dan sesungguhnya datang bukanlah bergerak. Begitu juga ja'a, makna intiqal ni berpindah, bukan juga makna bergerak, bukan. Pasal faham intiqal ni dia berpindah, bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Dan sesungguhnya turunnya. Ni masalah turun pula. Turun kalau dalam hadis yang lepas kita jumpa lah, yanzilu rabbuna, dia sebut yang tu fi sulusul lail ila sama'i dunya atau kama qala. Turunnya Allah Taala ni bukanlah berpindah dan beralih. Cuma turun ni berpindah beralih daripada tempat tinggi ke tempat rendah. Mustahil maksudnya tu. Itu apa makna? Baca saja, lalukan saja. Betul apa makna? Wallahu alam. Apa makna? Wallahu alam. Apa makna? Wallahu alam. Tak usah masuk bicara. Jangan masuk bicara. Dan sesungguhnya dirinya bukanlah ia jisim.
Kalau diri ni nafsahu, mana dia? Wa nafsuhu wa anna nafsahu laisa bijismin. Kalau Allah Ta'ala sebut innani anallah, ana, Allah Ta'ala kata aku, ada diri dia, ada nafs, ada diri dia. Wa yuhadzirullahu nafsah, Allah Ta'ala tahzir kita daripada nafsahu, akan nafsah, dirinya. Perkataan tu nafs, diri. Awak nak diri Allah Ta'ala, tubuh Allah Ta'ala, subhanallah. Bukan nafs dengan mana jisim, bukan. Subhanallah. Apa makna dia? Wallahu alam. Apa makna dia? Wallahu alam. Apa maksud dia? Wa yuhadzirullahu nafsah. Baca je. Tafsiruha qiraatuha. Masuk terjun bicara memang masalah. Kalau menggunakan terjemahan literal, word by word. Lagi itu maksud sesungguhnya dirinya bukanlah jisim. Siap. Dan sesungguhnya mukanya ni tak mana? Wa yabqa wajhu rabbik. Wa yabqa wajhu rabbik. Apa makna wajhu rabbik? Terjemah muka. Mukanya bukanlah rupa. Muka ni bukan rupa. Maksudnya bukan muka ni, kalau tu yang bahasa kita, muka tu bukan maksud muka, bukan. Apa makna muka? Bukan makna surah. Bukan makna muka. Tu dia tulis terjemah ni bukan muka dengan makna rupa. Rupa dengan makna paras. Wajah bukan makna paras rupa, bukan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau Allah ada paras rupa, kita pun ada paras rupa kita, kau kantoi yang kita itu. Subhanallah. Dan tangannya bukanlah ia anggota. Dan sebut yadullah fawqa aydihim, khalaqtu bi yaday was samaa banaynaha bi aydin. Tangan bukan makna anggota. Maksudnya apa? Bukan makna tangan. Apa makna dia? Baca saja. Yadullah fawqa aydihim, yadullah fawqa aydihim, yadullah fawqa aydihim. Apa makna dia? Wallahu alam. Serah pada Allah Ta'ala. Lagi. Dan matanya bukanlah ia biji mata, bukan hadaqah. Mata bukan biji mata, jadi bukan mata lah. Yang kata mata-mata yang layak, bukan. Mata yang layak maksudnya mata. Mata bukan biji mata. Betul apa? Mesti ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Jangan bicara. Qiraatuha adalah tafsiruha. Tafsiruha adalah qiraatuha. Kita tak bicara apa maksud yang dikehendaki. Ni takwil ijmali. Dan mata bukannya bahawasanya bukan biji mata. Satu. Kemudian bukannya aina perkara ialah segala sifat. Bahawasanya ini perkara, bukan aina. Ini perkara ialah segala sifat yang datang dengan dia oleh terhenti dan berkata kita dengan dia dan menafi kita daripadanya. Dia ada wahafi sifat, mana disebut tadi, wahafi awsabun ja'a biha taufiqu. Taufiqu kan taufiqu, tauqifu. Bukan tauqifu. Dan segala perkara bahawasanya ini perkara ni semua ni ialah segala sifat yang datang dengan dia oleh terhenti. Kalau terhenti ini bukan taufiqu, tauqifu. Ja'a bihat tauqifu, datang dia tauqifi syarak. Apa maksud tauqifi syarak? Dah Quran kata gitu, Allah kata Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Ar-Rahman 'alal arsy istawa lah. Apa makna? Wallahu alam. Nak mengerti kan bodoh-bodoh sampai salah akidah, bertentangan, berlaku kontradik, percanggahan dengan ayat Quran lain, takkan kita buat begitu. Itulah maksud dia. Dia datang dengan tauqifi syarak. Patutnya bukan taufiqu tapi tauqifu. Ja'a biha tauqifu. Datang dengan dia tauqifi syarak. Maksud tauqif ni Quran datang macam itulah kita sebut. Alif lam mim lah kita. Toha lah kita. Yasin lah kita. Yadullah lah kita.
wa yabqa wajhu rabbika. Wajhu rabbika lah kita. Itu maksudnya. Terhenti dan berkata kita dengan dia dan kita kata dengan dia, sebut je lah. Masa yang sama menafi kita daripadanya, daripada Allah Ta'ala, akan berkaifiat. Nafikan kaifiat, maksud nafi kaifiat, nafi hurai, nafi huraian, penjelasan yang tafsili. Nafi huraian tu, itulah maksudnya tafwid. Itu tafwid. Menafi berkaifiat. Kalau kata muka, muka kaifiat. Tangan kaifiat. Boleh faham saya sebut? Tangan. Nah, ini tak panggil tangan. Muka. Ni. Panggil muka, ni siku. Ni orang tak panggil muka, ni tapak tangan. Jadi mesti kaifiat, dia mesti ada kaifiat. Yang makna kaifiat takkan boleh sama sekali. Maksudnya hurai dengan maksudnya tu salah dalam disiplin bab-bab ayat mutasyabihat. Kaedah dia apa? Tafwidu. Ingat perkataan tu. Tafwid. Tanzih, lepas tu tafwid. Subhanallah bukan makna macam tu. Yang macam mana zahir ayat. Apa makna dia? Wallahu alam. Tanzih, tafwid. Tanzih, tafwid. Tanzih, tafwid. Wahabi dia apa? Dia tasbit, isbat, tafwid. Muka yang layak. Dia sebab dulu muka yang layak, mata yang layak. Mata pun dah masalah, kita bicara dah. Tu perhati perbezaan dia sikit sangat, walaupun sikit berbeza sangat ya. Perbezaan sikit sangat, tapi walaupun sikit beza, perbezaan dia salah besar sangat. Lagi, sesungguhnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tak ada seumpama Allah Ta'ala sesuatu. Kena faham dia elok ya. Tak ada seumpama ni bukan maksudnya muka Allah tak serupa tu muka kita. Bukan. Itu ada umpama, tak mana? Ada muka. Muka Allah tak serupa muka kita. Kalau saya ngaji guru ada sebut itu, saya pun kalau saya sebut ini. Kalau takat muka Allah tak serupa muka kita, muka saya tak muka tuan-tuan. Tapi masih saya ada muka, tuan-tuan ada muka. Betul tak? Muka saya serupa dengan muka tuan-tuan. Ada. Siapa muka serupa, saya bagi 10 ringgit. Serupa tak muka? Walaupun muka tak serupa, masih muka. Serupa dari sudut muka. Walaupun muka tak serupa. Boleh faham saya cakap apa? Boleh faham saya cakap apa? Allah, walaupun muka Allah tak serupa dengan muka Allah Ta'ala, tak serupa dengan muka kita, tapi masuk mengisbatkan muka. Boleh faham itu? Boleh faham itu? Boleh? Jangan buat bodoh itu, buat bengong itu, tampar sekali. Saya kata tampar tu apa? Jangan, benda tu salah. Itu yang kata jangan buat bengong tu. Dia orang tak beli tu, salah tak salah buat bengap. Yang kita cakap kan dia sebut, kan dia ambil perhati. Orang yang perhati ambil dia, oh salah punya. Salah. Lah, kita baru 2-3 hari duduk, ulama kita dah lama dah, dan mereka lebih jaga akidah daripada apa kita jaga akidah lah. Itu maksud laisa kamitslihi syai'. Dan bermakna Allah Ta'ala lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Terjemah dia, tidak ada bagi Allah Ta'ala seorang pun kufu dengan dia. Kufu tu sebanding, setara, padan. Jadi kalau ada muka dengan muka, itu padan. Istilah kufu tu padan. Ni lelaki, ni perempuan. Padan lah tu, padan tu nama padan. Pasal apa pula? Bukan kufu tu. Kufu lah. Tengok sama tinggi, sama rendah, sama gemuk, sama kurus, sama hitam, sama putih. Itu contoh kufu. Tu kufu. Nak sebut kufu Allah Subhanallah. Mana ada kufu? Kalau ada muka dia dengan muka kita. Muka dia tak sama muka kita. Walaupun kata tak sama, masih menyebabkan muka. Kufu Allah Ta'ala dengan kita. Salah tu akidah tu. Dan menyamai, dan mustahil bagi Allah Ta'ala ada yang menyamai dia. Ya. Selesai nukil daripada perkataan kitab Baihaqi muka surat 44. Dan kemudian daripada perkataannya itu, Syekh Baihaqi cerita perkataan Sufyan Ibn Uyainah.
Siapa Sufyan bin Uyainah ni? Tak ingatnya seorang tabi'in. Ini kena tengok saya nama-nama ni jarang sampai kan. Ambil tengok siapa dia. Dia antara ulama besar di kalangan tabi'in, rasanya Sufyan bin Uyainah. Itu kullu ma wasafa Allah min nafsihi fi kitabihi wa tafsiruhu tilawatuhu wa sukutu alaih. Betul dah kita sebut lah. Memang ambil perkataan ulama. Itu benda-benda yang dipopularkan oleh mulut tutup guru kita. Tafsiruha qiraatuha tafsiruha qiraatuha amiruha kama jaz. Memang itulah ulama dulu duk sebut. Dia kata apa? Tiap-tiap barang yang mensifat oleh Allah Taala dirinya. Maksud sifat yang Allah Taala memberikan. Allah Taala kata yadullah fawqa aydihim wajhu rabbika, atau seumpamanya pada kitabnya, pada dalam Quran. Dan maka tafsirnya apa? Apa tafsir dia? Huraian dia. Huraian dia adalah bacanya. Tafsiruha qiraatuha. Tafsiruha qiraatuha. Tafsiruha qiraatuha. Boleh. Dan diam daripadanya. Dan diam. Apa maksud diam? Wallahu a'lam. Kita tak masuk bicara. Jangan duduk pandai-pandai. Allah duduk di arah aras ni yang bukan tempat. Allah duduk di aras yang Allah tak hajat di aras, tapi dia duduk di aras. Allah tak apa faham itu. Allah duduk di aras ni ialah makanul adami. Dia bukan tempat, tapi dia makanul adami. Kebelah tak apa. Tu dihurai tu. Dia bukan qiraatuha. Boleh. Itu tabyinuha. Salah tu. Kalau nak takwil luha. Berkata Syekh lagi, wa innama arada bihi wallahu alam fima tafsiruhu yuaddi ila takyifin wa takyifuhu yaqtadi tashbihan lahu bi khalqihi fi awsafil hadath. Apa dia? Kata dia bahawasanya kehendak ia, yakni kehendak Sufyan bin Uyainah, yang dia kata qiraatuha tafsiruha dan sukut ni wallahu alam, pada barang yang bermula tafsirnya. Kalau tafsir, kalau selain pada qiraah, apa masalah? Kata dia tafsiruha yuaddi ila takyifin. Kata dia tafsirkan ayat-ayat ni, maksudnya bagi huraian apa dia muka, walaupun kata muka yang layak, bagi huraian dengan terjemah tu sekalipun muka, dia membawa kepada jadi kaifiat. Bila sebut muka, kita takkan terbayang muka tu lutut. Boleh? Kita takkan terbayang muka tu siku. Tangan, takkan terbayang tangan tu hidung. Walaupun sebut tangan yang layak dengan Allah Ta'ala, masih terbayang tangan. Boleh faham saya cakap apa? Lazim daripada tafsir, lazim daripada terjemah, dia akan mendatangkan waham, dan dia akan mendatangkan takayyuf. Apa maksud takyuf? Terkaifiat. Satu istilah ulama-ulama kata, kita terjemahkan wa yabqa wajhu rabbika, kekalah muka Tuhan kau. Perkataan muka tu disebut kalimah yang mewahamkan tasbih. Itu istilah ulama kata. Muka tu kalimah yang mewahamkan tasbih. Satu bahaya terjemah muka tu. Yadullah, kalimah yang mewahamkan tasbih. Maksudnya dia boleh membawa prasangka. Mula waham, lepas tu dia jadi syak, lepas tu dia akan tergambar bayang-bayang macam-macam. Untuk mentakayyufkan tu Arab, untuk kaifiatkan macam mana dia kata muka tu. Subhanallah. Itu bahaya tafsir. Itu bahaya tafsir mutasyabihat di sini. Mula-mula berada, lepas tu duduk, lepas tu bersemayang. Untuk mula-mula duduk ya, lepas tu bersila lendik, lepas tu berehat. Macam-macam. Lepas tu dia main musil macam-macam. Satu. Dia membawa, dia boleh membawa, mengakibatkan kepada kaifiat. Itu. Dan mula mengkaifiatnya, kalau dah mula mengkaifiatnya Allah ni apa? Ada muka, ada tangan, ada mata. Tambah tu kata Allah ada muka, ada tangan, ada mata. Full stop. Bila dah mula ni,
mula mengkaifiatnya menghendaki ia akan menyerupainya dengan makhluk pada sifat baru. Yaqtadi tashbihan lahu. Jadi tinggal itu. Wa takyifu, kata dia, dan mula mengkaifiatnya menghendaki ia akan menyerupakannya. Oh, situ wa takyifuhu yaqtadi tashbihahu. Mula mengkaifiatkan Allah Ta'ala, yang tu akan menghendaki, dia akan mengakibatkan menyerupaikannya, baginya, akan menyerupa baginya. Dia akan membawa pada menyerupa Allah Ta'ala satu. Mula-mula muka yang layak ni. Tu pun nampak satu ketika muka yang layak. Lama-lama tak ada dah. Allah ada muka, Allah ada tangan. Kita kata macam mana Allah Ta'ala kata? Mula-mula ada lapik, tak ada lapik lepas tu tak ada berlapik, hantam macam tu ya. Duk itikad buta-buta gitu pada Allah Ta'ala. Sedangkan kita dalam bab macam ni kena celek dalam akidah, tak boleh buta. Kalau dah buta nanti jadi macam kawan tu kan, sondoi ikut dan salah faham. Kawan tu sondoi mana tak apa sondoi, bertanya lain. Dan akan menyerupakan dengan makhluknya, makhluk Allah Ta'ala pada sifat-sifat yang baru. Entah habis perkataan daripada Syekh Al-Baihaqi juga ya, dalam kitab Al-I'tiqad ala Ahli Sunnah wal Jamaah. Anak-anak ni yang dikasihi, dengan ibaratnya akhir ini, walaupun akhir panjang gitu. Situ dulu lah, anak-anak yang dikasih. Jadi ini satu lagi nukilan daripada kitab untuk menunjukkan bahawasanya memang ini yang dihurai oleh para ulama kita. Dia suruh kita berjaga-jaga, waspada, supaya pastikan yang kita i'tiqad yang betul-betul saja, jangan ada yang salah, dan salah keluar daripada yang salaf dan khalaf. Jagalah, dan mestikan kita i'tiqad yang betul. Kalau tak nak bicara, wallahu alam, senang. Kalau nak betul-betul pergi tengok apa yang telah ditakwil ulama dengan takwilan yang sahih dan betul. Jangan ada tashbih dan takyif, ada kaifiat itu. Wallahu alam. Soal. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdhalas salatin ala asli makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala